Aku tertarik juga. Kali ni Engku Syakir pun ada, Nur Hakim Hassan pun ada. Jadi aku nampak mula ada peluang kepada pemain-pemain yang jarang diberi peluang sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi kali ini untuk sesi preview barisan yang telah dipanggil oleh Kim Panggon menjelang kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023 yang bakal berlangsung pada 13 dan 17 Oktober ini. Lawan yang menunggu kita, of course, untuk perlawanan pertama adalah pasukan India, dan kemudian kita akan bertemu dengan pemenang antara pasukan Tajikistan dan juga Palestin. Kalau diikutkan dari segi ranking, dua-dua ni pastinya adalah lawan yang boleh dikatakan akan beri saingan kepada kita, dan medan yang terbaik untuk skuad Kim Panggon menunjukkan kebolehan dan kemampuan sebenar. Kalau kita perhatikan pada senarai yang dipanggil, of course, kalau di skuad Malaysia sekarang, posisi yang paling tidak membimbangkan pastinya goalkeeper lah. Banyak goalkeeper yang suddenly tiba-tiba menyerlah dan menunjukkan prestasi yang terbaik, dan kali ini mungkin berita gembira kepada fan Terengganu, di mana keeper utama mereka iaitu Suhaimi Hussein akhirnya berjaya dipanggil, berjaya tersenarai, dan mungkin inilah peluang terbaik untuk Suhaimi buktikan yang dia sememangnya layak berada di sana. Kita harap dia dapat gunakan kesempatan ini sebaiknya. Untuk di barisan pertahanan, nama-nama biasa juga yang dipanggil, cumanya kali ini tidak ada kelibat Syahrul Saad, dan ini membolehkan mungkin dalam perlawanan nanti kelebihan untuk Dominic Tan yang akan turun berganding bersama Dion Kools. Tapi jangan dilupa kita ada Junior Extal dan player-player lain juga yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Syahrul Saad bila-bila masa, dan juga termasuk Syahrul Nazim. Kalau mungkin ada masa yang Kim Panggon perlukan pemain yang lebih agresif dan mampu membawa bola lebih ke hadapan, Syahrul Nazim juga boleh jadi pilihan yang baik. Cumanya yang paling menarik pada aku, of course, aku rasa antara tunjang kejayaan ataupun prestasi baik Terengganu FC kebelakangan ni adalah pada Azam Azmi Murad, dan selepas dia mewakili pasukan bawah 23, kali ini dia kembali ke senior team, dan aku rasa kebolehan, konsistensi, dan dia ada karakter yang mula sangat menonjol. Aku rasa kalau dikira right back yang ada di Malaysia sekarang, Azam Azmi Murad dia adalah yang paling hampir untuk mendekati level Matthew Davis. Jadi bila ada saingan macam ni, aku pasti Matthew Davis pun akan tingkatkan prestasi, dan Azam pun pasti cuba lagi untuk mengejar posisi tersebut. Okey, untuk bahagian midfield, of course player-player yang biasa juga dipanggil, tapi inilah kekuatan sebenar kita, terutama di bahagian winger. Of course, kalau anda masih ingat sesi kempen kelayakan Piala Asia tahun lepas, kita ada Safawi, Akia, Arif Aiman dan juga Faizal Halim turun sekali, dan kali ini keempat-empat ni juga tersenarai, dan kita pasti akan tengok variasi serangan daripada bahagian sayap. Aku memang paling excited bahagian winger kita lah, and of course sebelum ni player-player pasukan daripada China dan sebelum ni yang pernah melawan kita, mereka akui memang pemain-pemain sayap kita berkualiti tinggi. Untuk bahagian midfield tengah, aku percaya aku ada satu favourite lah, maksudnya player yang aku anggap unsung hero tapi dia efektif sangat, iaitu Stuart Wilkin. Aku harap sangat Kim Panggon terus berikan kepercayaan kepada dia, macam mana dia bantu Sabah untuk bermain, dan dia juga tak pernah mengecewakan bila diturunkan untuk Harimau Malaya. Harap kecemerlangan ini dapat diteruskan lagi. Hendrik, Brandon Gunn, Noah Lane, itu semua nama-nama yang kita tahu kebolehan mereka, dan aku percaya dia mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Serangan, kita ada Darren Lock, dan mungkin kita ada Paulo Josue yang memang pernah juga diturunkan di posisi Darren Lock. Tapi aku percaya kalau dilihat, Darren Lock banyak memainkan peranan selaku sole target man. Jadi dia akan lebih gunakan fizikal dia akan lebih banyak berlari dan terpaksa untuk meningkatkan agility dia untuk bermain dengan lebih lasak. Tapi kalau kita perhatikan cara Darren Lock bermain di Sabah, Sadil ada, Ramon Machado ada, lebih dekat dengan dia, mungkin dapat lebih ruang untuk dia bergerak. Kawalan mungkin lebih longgar. Jadi aku harapkan mungkin kalau Paulo Josue dapat mainkan peranan yang sama, dia main dekat dengan Darren Lock, so dapat kurangkan beban marking kepada Darren Lock. Kalau Paulo Josue belakang sikit pada Darren Lock, dan Darren Lock akan lebih ruang bebas untuk melakukan jaringan. Sebab kalau kita tengok dekat Sabah, rekod jaringan Darren Lock boleh katakan sangat membanggakan. Okay, selain daripada pemain-pemain utama yang dipanggil tadi, turut dapat dilihat senarai menunggu pemain-pemain yang sebelum ni juga pernah dipanggil, antaranya Azam Aziz ada di situ, Kuzaimi PE juga sentiasa bersedia sekiranya diperlukan untuk dipanggil. Cuma aku tertarik juga, kali ni Engku Syakir pun ada, Nur Hakim Hassan pun ada. Jadi aku nampak
mula ada peluang kepada pemain-pemain yang jarang beri peluang sebelum ini, dan mungkin ini juga boleh jadi pembakar semangat kepada mereka. Kalau kali ini dia dalam senarai menunggu, mungkin next call up dia akan cuba lebih baik untuk dapat dipanggil ke dalam skuad utama. So apapun, aku ucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya kali ini, dan aku harapkan juga kepada fan, anda sebagai fan, jalankan tanggungjawab anda. Yang terkini aku tengok 14,000 tiket sudah terjual. Stadium Bukit Jalil besar, kita nak tengok rumput baru. So ramai-ramai lagi. Ini Pesta Bola Merdeka kira kita boleh cakap sebagai kejohanan khas untuk negara kita. Ini hadiah untuk rakyat. Bayangkan kalau Pesta Bola Merdeka ada di negara kita, kita juara, stadium penuh, dan itu bolehlah kita anggapkan sebagai satu kerajaan nasional. Mana tahu dapat cuti kan. So teruskan support Harimau Malaya, beli tiket, dan juga jangan ketinggalan kalau ada antara fan Harimau Malaya yang bakal datang ke stadium nak menang wang tunai RM1,000, kita ada Rembat Rewards Halftime Challenge. Macam mana nak tahu? Tengok post yang sebelum ni dari page kami Harimau Malaya. Okey, teruskan sokong konten kami. Di mana ada pasukan Malaysia, di situ kami akan terus menyokong. Jumpa lagi.